Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kehadiran Syawal ini menandakan telah tertutupnya Ramadan yang kita dambakan selama ini. Bulan yang dipenuhi dengan keberkatan yang kita mengharapkan Allah Azza wa Jal mengganda-gandakan pahalanya untuk kita. Bulan yang mana kita berpuasa pada siangnya, bersedekah, bersalat pada malamnya, berdoa, memohon kurniaan Allah Azza wa Jalla. Bulan yang padanya ada Lailatul Qadar, menjelangnya Syawal, bererti bulan yang kita kasihi itu telah pergi. Pantasnya masa berlari, detik umur kita juga telah dibawa pergi. Usia yang telah berlalu meninggalkan kita itu tidak akan lagi dapat kita perolehi semula. Ia meninggalkan kita dengan membawa banyak peristiwa-peristiwa di dalam hidup ini, termasuk peristiwa-peristiwa pada bulan Ramadan dan selainnya. Sebahagian peristiwa-peristiwa yang telah kita lalui masih kita ingat, sebahagiannya telah pun kita lupa, sebahagiannya kita hanya teringat apabila kita ditanya, sebahagiannya kita antara ingat dan lupa. Tetapi sesuatu yang pasti, catatan pahala dan dosa di atas apa yang telah kita lakukan dan hari-hari yang telah berlalu itu akan menjelang dan menjelma pada mahsyar kelak untuk menuntut sama ada memberikan kepada kita amalan saleh yang berpahala ataupun perbuatan salah yang penuh dengan dosa yang tidak sempat untuk kita bertaubat memohon keampunan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jika kita tenung hidup kita ini, banyak peluang-peluang yang telah datang dan pergi meninggalkan kita. Peluang-peluang kebaikan untuk kita lakukan, kadang-kadang ia datang dan ia tidak muncul semula. Sebahagian ia datang berulang-ulang, sebahagian ia datang kita pun memenuhi tuntutan kedatangannya dengan menunaikan peluang kebaikan dan amalan saleh yang ada ketika itu. Masa-masa yang telah pergi, yang mana apabila amalan saleh dan peluang melakukan kebaikan itu hadir dan kita tak melaksanakan kebaikan itu, pada hari apabila kita bertemu dengan Allah, kita akan meratapi dan menyesali segala yang telah kita cuai dari ruang yang telah diberikan.
ketika itu, jika kita menangis selautan air mata darah sekalipun dan menjerit penyesalan yang memenuhi segenap penjuru langit pun, tidaklah dapat kita mengambil walaupun sedetik cuma daripada apa yang telah pergi meninggalkan kita. Pada hari itu, tidak ditanya pangkat kedudukan kita, harta dan nama kita. Yang dilihat ialah amalan dan jiwa yang baik yang datang menghadapi Allah Azza wa Jalla. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang sejahtera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sudah berapa kali Ramadan datang dan dia telah pergi. Sudah berapa banyak peluang yang telah hadir dalam kehidupan kita. Dan sudah berapa banyak waktu yang kita bazirkan daripada mengambil peluang yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan tawaran pahala, jemputan untuk memasuki syurga yang Allah bentang dan hidangkan itu tidak ada makna bagi kita. Hambar sahaja cara kita melayan pemberian dan tawaran yang datang daripada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apabila kita faham hal itu, maka fahamlah kita mengapa Nabi SAW apabila datang kepada baginda malaikat Jibril dan menyebut syaqiyun abdun adrakar Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu faqala amin. Celaka seorang hamba yang memasuki Ramadan, kemudian Ramadan itu berlari meninggalkannya. Dia tidak diampunkan oleh Allah. Jibril menyebut, doa Jibril. Nabi menyatakan amin. Mengapa Nabi mengaminkan dan mengapa Jibril mendoakan? Kerana ia seakan-akan satu persendaan. Seakan-akan suatu perasaan yang tidak menghormati tawaran yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedatangan Syawal tidak menjadikan kita termasuk di kalangan mereka yang Ramadan telah berlalu pergi, keampunan tidak diperolehi. Sebaliknya doa kecelakaan yang didoakan oleh Jibril mengenai diri kita ini, na'udzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, seperti mana kita selalu ingatkan di dalam perhimpunan ringkas kita ini, agama ini hanifiyatun samhah. Agama ini membenarkan kita berpakaian cantik, berumah besar, berkenderaan mewah, bermakan makanan yang baik dan lazat. Agama tidak melarangnya. Hanya yang agama tuntut supaya semua nikmat itu tidak bercanggahan dan berlawanan dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Allah menyatakan, ya bani Adam, khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu setiap kali waktu salat. Makan dan minumlah, jangan kamu melampau. Sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang melampau. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah dan rezeki yang baik yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya.
Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah ia merupakan kurniaan untuk orang-orang yang beriman di dunia ini, khalisatan yaumal qiyamah, hanya untuk mereka pada hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Demikian Allah memperincikan ayat-ayatnya supaya untuk kaum yang mengetahui. Agama ini suka kita kemas cantik. Pada hari raya ni kita disuruh berpakaian cantik, hadir di tempat orang ramai sebagai tanda nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya agama mengingatkan kita satu hal, bahawasanya dunia ini sementara. Dengan banyaknya umur kita meningkat, banyak juga nikmat yang diangkat. Banyaknya umur yang berlalu pergi, banyaknya perubahan yang kita dapati pada diri, kekurangan, penyakit dan seumpamanya, kelemahan tenaga. Bagi Allah mengingatkan kita bahawasanya kita sangat sementara di atas muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walaupun dunia ini singkat, tetapi agama tidak menyuruh untuk kita hidup sebagai umat yang merempat. Ia menyuruh untuk kita hidup sebagai umat yang terhormat, mempunyai kedudukan, dipandang mulia oleh orang lain, dihormati kedudukannya, disanjung ketinggiannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Yang demikian itu kami jadikan kamu umat pertengahan, umat yang sederhana, umat contoh, supaya kamu menjadi saksi kepada sekalian manusia dan Rasul itu menjadi saksi kepada kamu. Walaupun dunia ini singkat usianya, walaupun syurga yang disuruh untuk kita cari kedudukannya, agama tidak menyuruh untuk kita hidup di atas muka bumi ini dalam keadaan lemah dan ditindas, dipandang lekeh oleh orang lain. Bahkan agama menyuruh untuk kita berdoa dengan doa yang diajar oleh Al-Quran. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Di kalangan mereka ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh habuan daripada apa yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah itu maha pantas penghisapannya. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita mesti menjadi umat yang terhormat. Kita mesti menjadi umat yang mempunyai kedudukan. Umat ini tidak akan memperolehi kedudukan jika kita tidak tolong-menolong antara kita dalam perkara yang baik dan berusaha mengelakkan diri daripada bantu-membantu dalam perkara yang salah. Umat yang terhormat ialah umat yang kuat, yang berpegang antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Jangan kamu tolong-menolong dalam permusuhan, dalam dosa dan permusuhan. Umat yang kuat ialah umat yang berprinsip dan bermaruah, yang menjadi saksi yang adil di dalam kehidupan mereka, yang manusia lain tahu dan faham dan akur bahawasanya apabila kita memberikan satu kenyataan dan penyaksian, kita memberikan kenyataan dan penyaksian yang adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah saksi yang adil, menegakkan keadilan kerana Allah. Syuhada abil qis, saksi yang adil. Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada sesuatu puak menyebabkan kamu tidak adil. Adillah ia dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu lakukan. Dalam kekecohan sebahagian manusia, termasuk
sebahagian daripada orang-orang yang berurusan dengan politik di dalam negara kita dan luar negara, yang mencemari nilai-nilai sikap yang adil dan terhormat dalam bergaulan sesama manusia. Janganlah kita cemari lagi hal itu, menjadi umat yang tidak tahu menentukan prinsip kehidupannya di dalam menentukan pendiriannya yang adil, yang berdasarkan kepada ilmu dan berdasarkan kepada fakta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dunia ini, kita disuruh untuk mencari harta. Sebab itu kita ada bab zakat. Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Cumanya agama menuntut untuk kita mencari harta yang halal. Tidak menjadi umat yang terhormat kita ini jika ramai di kalangan kita yang tidak amanah dengan pekerjaannya, yang tidak jujur apabila dia berniaga, bekerja, apatah lagi yang terlibat dengan rasuah, mengambil harta awam, kemudian keluar di dalam media dan nama yang terpampang itu Muslim, dan orang akan menyangka bahawa agama ini telah gagal untuk membentuk kita. Sedangkan Nabi SAW menyebut, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suht an-naru awla bihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sesungguhnya tidak masuk syurga daging yang mana ia tumbuh daripada yang haram, dan neraka adalah yang lebih patut untuknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak menjadi terhormat satu umat yang hanya melukut di tepi gantang, yang hanya mengharapkan orang lain bersimpati dengan kita. Di peringkat dunia, negara-negara orang Islam menunggu ihsan negara-negara besar untuk menyelesaikan masalah sesama kita. Sehari dua ini, umat Islam di Sudan bertempur sesama sendiri. Bukan sekadar pertelingkahan mulut, bunuh-membunuh antara satu sama lain. Umat Islam menjadi umat yang gagal dan mengharapkan kuasa besar menolong. Dalam kehidupan kita, ramai pula yang sebahagiannya menunggu, bukan berusaha menjadi aktif, mengusahakan ekonomi sendiri. Masih ramai yang menunggu jika tidak dibantu, dia tidak dapat berniaga. Persis seperti mana kata Zaba berpuluhan tahun yang lalu, walaupun beliau telah pun pergi meninggalkan umat Islam ini. Orang Melayu itu katanya, jika tidak dibantu, ia tidak boleh berniaga. Jika tidak diberi beasiswa, ia tidak boleh belajar. Bukanlah itu terlalu aib atau salah. Tetapi jika kita bandingkan dengan orang lain yang berusaha menghadapi cabaran kehidupan mereka, sehingga mereka mengambil kuasa ekonomi, kedudukan dalam masyarakat kita, kita patut merasa malu terhadap diri sendiri. Berapa ramai kita lihat di kalangan umat Islam ini, tulang masih sihat, badan masih segar, tetapi tangan sudah kuat untuk meminta supaya dibantu. Sedangkan ia boleh berusaha mencari rezeki sendiri. Sedangkan Nabi SAW telah ingatkan, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi juzmatil hatab ala zahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu. Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari, jika seseorang kamu mengambil tali, kemudian pergi ke hutan, ikat kayu, letak di atas belakangnya, kemudian menjual kayu itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan itu memelihara maruahnya daripada dia berminta-minta kepada orang, itu lebih mulia untuk dirinya daripada dia meminta, sama ada orang beri ataupun tidak beri. Tapi kita tidak dapat menyelesaikan hal ini.
saban tahun peningkatan mereka yang memohon zakat. Bukan salah pada memohon zakat, tapi ia adalah satu refleksi kegagalan kita semua sebagai umat untuk memastikan kita tolong menolong supaya setiap kita mampu berdiri dan tidak memohon bantuan daripada orang lain. Kita tidak menjadi umat terhormat dengan hal itu. Hadirin yang dirahmati Allah, agama ini agama bekerja. Sehingga hari Jumaat, selesai sembahyang Jumaat, Allah tidak menyatakan duduk kamu berzikir, memohon supaya Allah mendatangkan rezeki. Sebaliknya Allah menyatakan fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila kamu selesai menunaikan solat, bertebaran kamu di muka bumi mencari kurniaan Allah. Ingat Allah banyak-banyak sebagai kamu berjaya, kata Allah. Inilah umat yang terhormat. Bukan umat yang terhormat, umat yang malas berfikir, umat yang malas bekerja, umat yang tidak aktif, umat yang ditindas oleh orang lain, umat yang dikuasai hutang dalam kehidupannya, umat yang menunggu siapa yang boleh membantunya tanpa ia melangkah untuk menolong dirinya sendiri. Tidak menjadi umat terhormat kita. Sekalipun banyak program agama kita lakukan, penceramah dan ustaz dengan pakaian yang begitu indah, tetapi umatnya dalam keadaan yang resah dan gagal menunaikan perkara yang sangat asas yang disebut oleh Nabi SAW. Kata Anas, aku sering mendengar Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubun wa dhal'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku mohon daripadamu, jauhilah aku ini daripada duka cita dan kesedihan, daripada lemah dan malas, daripada bakhil dan penakut, daripada dikuasai oleh hutang dan ditewaskan oleh orang lain. Semua yang Nabi mohon perlindungan ini ada pada tubuh umat kita ini. Bahkan ia menguasai di kalangan kita. Kita dikuasai oleh hutang, yang dikuasai oleh penakut, bakhil untuk memberikan bantuan sesama Muslim. Kita dikuasai oleh malas, merasa lemah diri, tidak berupaya. Kesemua yang Nabi SAW sebut ini berlaku pada kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, bagi menjadi umat yang terhormat ini, marilah kita mengingati apa yang Nabi SAW ingatkan itu. Jika tidak, kita akan terus menjadi umat yang ditindas. Baca berita, kita tengok apa yang berlaku di Palestin. Dalam Ramadan ini, tidak ada negara Arab yang mampu untuk berdiri. Sebaliknya, seluruh negara Arab berfikir perlu bertawakal kepada Amerika atau mengubah tawakal kepada China. Tidak ada di kalangan mereka yang mampu berfikir untuk mereka menjadi kuasa besar dengan gabungan mereka sendiri. Lihat apa yang berlaku di India. Pembunuhan terhadap umat Islam oleh pelampau Hindu secara terang-terangan. Ketika sebahagian daripada pejuang hak asasi di Barat membantah, kerajaan-kerajaan umat Islam tidak berani untuk membantah karena mereka mempunyai kepentingan perdagangan dengan India. Lihatlah apa yang berlaku di Myanmar sehingga hari ini tak dapat kita selesaikan. Yang berlaku di Syria dan kuasa-kuasa besar yang masuk ke Iraq yang tidak dapat keluar. Orang Islam, manusia kedua paling banyak jumlah datang muka bumi ini, lebih daripada 1 bilion, gagal untuk menguruskan diri sendiri menghadapi Israel yang tidak melebihi 20 juta. Malunya umat ini. Itu mengingatkan kerana kita hilang semangat yang disebut oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika 2 tahun dia memerintah, apabila melihat ada gelombang gejala kemurtadan, ungkapan Abu Bakar yang terkenal, ayanqusud dinu wa ana hayy, adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Maksudnya, jika aku masih hidup,
Aku tidak akan membiarkan agama menjadi lemah. Itulah semangat Abu Bakar Siddiq yang patut untuk kita hidupkan di dalam diri kita sendiri apabila kita menyambut Syawal, hari kemenangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah pada hari Syawal ini, sama-sama apabila kita bertemu dan menziarahi, menjaga perkataan dan tutur bahasa kita. Nabi SAW itu bukan sabbaban wala fahasya wala la'ana. Nabi bukan satu orang pemaki, bukan satu orang pengucap kekejian, bukan satu orang pelaknat. Kadang-kadang habis bulan puasa, kita jumpa, kita berkumpul di rumah, kita ucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik dan tidak elok yang agama melarangnya. Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Katakanlah pada hamba-Ku, sebutlah perkataan yang elok-elok, kerana syaitan itu, sesungguhnya syaitan sentiasa menghasut antara mereka. Kita adalah umat yang satu. Wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqu wa ana rabbukum fa'budun. Inilah umat kamu, umat yang satu, maka aku adalah Tuhanmu, hendaklah kamu semua mengabdikan diri kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ampunkanlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu. Dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin, Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail. Dan pemangku Raja Perlis, Tuanku Syed Faizuddin, Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail. Serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera. Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Syafi. Engkau berikanlah kesembuhan kepada hamba-Mu Raja kami Tuanku Syed Sirajuddin, Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, yang telah menerima rawatan dan dengan kesembuhan yang baik. Engkau mudahkan segala urusan baginda, limpahi segala beban, ringankan segala beban, liputi jiwa baginda dengan iman dan kebahagiaan, limpahi jasad baginda dan umur baginda dengan keberkatan dan keafiatan. Ya Allah, jadikanlah hari ini benar-benar hari kemenangan untuk kami. Berikanlah kebahagiaan dan kegembiraan buat kami, kaum keluarga kami dan seluruh rakyat dalam negeri dan negara ini. Kekalkan nikmat kesejahteraan dan tambahkanlah kebaikan dan keberkatan di sisi-Mu. Ya Allah, jadikan hari raya ini suatu syiar agama untuk kami merasa mulia dengannya. Sesungguhnya tiada kemuliaan melainkan kemuliaan yang datang daripada Engkau, ya Allah. Engkau terimakanlah segala amal saleh kami sepanjang Ramadan yang telah kami lalui, dan Engkau kurnialah sifat istiqamah untuk kami meneruskan amal ibadah di bulan-bulan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.